Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abang Om. Hari ini kita akan berkongsi mengenai musafir di Masjid Nabawi. Seperti yang saya ceritakan sebelum ini, di dalam episod sebelum, saya telah sampai ke Masjid Nabawi pada tahun 2007 ketika menunaikan haji, dan pada tahun 2009 ketika umrah bersama keluarga, dan juga yang terakhir pada tahun 2017 ketika umrah ziarah ke Masjidil Aqsa. Apa yang saya nak ceritakan bukan perjalanan haji saya, bukan perjalanan umrah saya, dan juga bukan ziarah saya. Apa yang saya nak ceritakan adalah keadaan Mekah atau Madinah pada tahun-tahun yang saya pergi, mana perubahan-perubahan yang terdapat di Mekah, di Madinah pada tahun 2007, 2009 dan 2017. Kalau siapa yang ikuti siri sebelum ataupun video sebelum, saya ada bercerita mengenai bagaimana saya mendapat peluang pergi haji pada tahun 2007 dan 2009, umrah bersama anak-anak dan keluarga, dan juga pada tahun 2017. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang Masjid Nabawi pada tahun 2007, 2009 dan 2017. Ketika saya pergi ke haji pada tahun 2007, keadaan di Madinah ataupun Masjid Nabawi pada masa itu adalah, kira kalau kita tengok pada mata kasar, masa tu payung hanya ada tiang sahaja. Baru dalam pembinaan tiang, dan di bahagian luar tidak ada lagi payung. Belum ada lagi payung-payung, cuma ada tiang. Dan pada tahun 2009 apabila saya pergi, ada setengah dah ada payung, ada setengah masih dalam pembinaan. Dan pada tahun 2017 payung tu semua dah ada. Dan dari segi dalaman tidak banyak perubahan. Masa saya pergi haji, saya merasa di bahagian tingkat atas Masjid Nabawi pada malam, sebab tingkat atas tu dia hanya buka, kalau tak silap saya masa musim haji dia buka, dan juga pada musim umrah dia hanya buka bahagian atas bahagian pada hari Jumaat, sebab untuk menampung kapasiti yang bersolat Jumaat. Dan kalau bercerita tentang keadaan dalam, kita akan bercerita tentang Raudah. Pada tahun 2007 ketika saya pergi adalah merupakan sama ada tahun pertama atau tahun kedua Masjid Nabawi dibuka 24 jam. Sebelum tu, sebab kawan ada sahabat saya yang pergi pada tahun 2005, Raudah ataupun Masjid Nabawi ditutup pada pukul 12 malam dan dibuka pada pukul 4 pagi. Tapi pada masa saya pergi tahun 2007, Masjid Nabawi ni dibuka 24 jam. Jadi ramai yang mengambil kesempatan tidur di dalam masjid, dan juga di merata-merata tempat, sama ada di luar masjid atau di dalam masjid. Dan pada tahun 2007 ni, ketika masa haji saya nak pergi dan saya dapat masuk ke Raudah, adalah ketika waktu malam, antara pukul 12 ke pukul 4. Saya akan turun daripada hotel dan bergerak ke Masjid Nabawi untuk menunaikan ataupun untuk memasuki Raudah. Itulah masa yang paling sesuai, sebab masa lain tu agak padat sebab musim haji.
orang agak ramai. Pada tahun 2009 pula, siang pun dapat masuk sebab musim umrah masa ni tak ramai sangat lagi, dapat peluang masuk siang, bawa anak-anak masuk siang. Dan juga bahagian wanita atau muslimah pun dapat masuk waktu siang, dan caranya sama. Cuma pada tahun 2017 apabila saya pergi balik daripada Al-Aqsa, cara nak memasuki Raudah berbeza, di mana dia dikepung, iaitu dihadang, dia ikut kena peringkat-peringkat. Macam mana kalau kita pernah pergi haji, untuk menaiki bas ketika daripada Arafah ke Muzdalifah, di mana kita kena masuk dalam kandang dan dilepaskan satu persatu. Bagi yang pernah menaiki haji, tak tahulah sekarang haji macam mana cara antara Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dulu memang kena masuk kandang. Lepas tu baru kita tunggu bas, baru naik satu-satu. Begitu jugalah Raudah pada tahun 2017. Dia buat satu kandang, satu bahagian masuk, tunggu, lepas masuk lagi satu bahagian. Dan setelah dapat masuk ke Raudah, kita hanya dibenarkan, tak silap saya, dalam 15 minit sahaja. Berbeza pada tahun 2007 dengan 2009, di mana kita dapat masuk dan kita boleh duduk lama tanpa dihalau atau diusir oleh petugas. Tapi sekarang tak boleh, sekarang kena ada waktu dia dan hanya 15 minit saja. Itulah perbezaan yang ketara dari segi Madinah ataupun Masjid Nabawi yang saya dapati ataupun saya tengok sendiri. Dan dari segi lain adalah kesyahduan kita di Masjid Nabawi, di mana di situlah adanya jasad Nabi Muhammad kita SAW yang berada. Dan di antara makam-makam Nabi, daripada Nabi Adam hingga ke Nabi Muhammad, itulah satu-satunya makam Nabi yang diketahui dan disahkan ada jasad dan ada makam di dalamnya. Saya cerita ni kerana episod akan datang saya akan cerita mengenai Al-Aqsa. Jadi di Al-Aqsa ini ada banyak makam-makam, dan saya akan cerita apa itu makam pada istilah Arab. Dan untuk itu kita jumpa lagi di episod akan datang atau di video akan datang, di perkongsian akan datang, insya-Allah. Oleh itu, sekian, terima kasih.